Siapa Satu lagi. MacBook ni. Satu lagi. Oh. Background tu kena tukar. Tu. Ya, sebab tenggelam kau tau. Ya ke? Oh, ya. Nak kena pakai Ni kau boleh pakai lighting kan? Lighting rumah je kan ni. Betul. Aku baru order sebenarnya tapi aku tak sampai lagi lah. Yang bulat tu. 100 lebih je. Cukup ke tu? Cukup je lah. Kita bukannya perempuan nak pakai bedak. Betul juga. Okay, aku ada bini aku buat balik ni benda ni itu ni daripada office. Then that's good. Tu reading ni reading dia nak kena beli. Dah macam lightsaber nampak sini dah. Tapi kau cuba kalau letak kat depan mungkin boleh cuba letak. Then okay, better. Better Kejap. Ya. Dengar tak? Apa khabar? Dengar. Clear. Alhamdulillah. Tiba-tiba apa khabar kita? Macam ni lah. Kurung tak kurung ni. Macam mana? Sama lah, tapi sedang enjoying duduk rumah sebenarnya ni. So what's your project? I mean, maksudnya your new lyrics. Aku dah memang dah tutup buku dah lirik ni. Kenapa tutup buku? Mana ada lagi. Sekarang semua buat sendiri dah. Kena lagi buat PR sikit dengan orang-orang muda ni. Lobby. Dah awak tak kenal aku dah. Bila you kan dah cakap when you off dari media, hi bye lah. Itu biasa. Macam tu biasa. That's the lumrah. Berapa orang je kenal aku sekarang. Okay, penyanyi baru tak faham lah. Lama-lama ada. Bukan penyanyi je, PR dia cukup lah. Tak ada siapa tanya khabar ke? Hanya kawan-kawan baik dulu je. Adalah seorang dua. Tapi taklah macam dulu. Dulu kan phone ni macam memanjang je ke orang call. Sekarang ni macam tenang je. Tepi je. That's part of life lah. Tapi rasa macam okey je. Alhamdulillah supaya tak stres kalau diganggu. Bukan diganggu sebenarnya. Diorang pun nak cari job juga. Diorang pun nak do dia job juga. Tapi sekarang dah diorang tak perlu aku dah. So macam okey lah. Yalah. Sebenarnya pada tahun 80-an dulu. Aku punya bapak pencen tahun 1987. Macam mana? Arwah orang tua aku dulu. Dia berhenti di pencen polis 1987. So dulu masa dia time jadi polis dulu, dia adalah pangkat sikit kan. Ya. Jadi rumah kita orang tu tak henti-henti dikunjungi dengan pelbagai-bagai manusia. Daripada sebaik-baik manusia kepada kepala gangster, semua datang rumah kita orang, bawa hadiah, bawa durian, bawa hamper bila hari raya dulu-dulu. Salam-salam je dengan anak-anak pun salam pun ada ampau. Untuk apa pun tak tahu, tapi rezeki dia salam kaut. Lepas tu menjelang 6 bulan sebelum dia pencen, dia cakap, pas pada dia di pencen ni, nasib kita punya keadaan tak macam ni lagi dah. Dah tak ada orang datang lagi dah. Semua orang ni tak tengok pun dah daddy kau ni nanti. Lepas tu bila dia pencen tu lah jadi hanya kawan-kawan baik je yang akan datang kunjung dia. Lepas tu aku terfikir juga, sebenarnya dulu pun dah cakap dah, aku tengok kawan-kawan reporter kita semua kan, nanti pun akan berlaku nasib macam ni. Betul. Masa kita ada kedudukan, ni reporter baru, but your father tu polis, lagilah orang macam that kind of that's hakikat lah. Aku dah rasa benda ni 2 kali sebab aku pernah keluar metro sekali. Lepas tu masuk balik, datang balik, that kind of lepas tu hilang lah sebab mostly PR dia berkawan dengan kita because of ada kepentingan. Sebab kita ada kedudukan ketika itu, kita ada sedikit kuasa lah. After that, habis lah. Tapi ada juga nama apa panggil PR yang kekal kawan sampai sekarang. Tak ramai, dalam 2-3 orang je. Kalau dulu tu kan macam wow. Kau ingat tahu je, birthday kau, kek tu rasa kau macam tak habis makan seminggu tu. Tu je cukup lah.
Dengan handphone nak raya ni tak payah cakap lah. Tapi tak apa, part of. Bahagian dari lumrah kehidupan ni Ya, so just akui je lah. You just, bila you nak keluar dari ruang lingkup orang berkepentingan, kedudukan kau nak keluar, you have to prepare your mind, your mental, yang people don't need you anymore after that. So okay lah. Actually sebenarnya kalau ikut bestnya, ikut positifnya, dia best bila tak ada, nak kata gangguan kan rasa bukan kuah ajar pula kan. Macam tak ada gangguan sangat lah, tu je. Phone yang kau ada pun yang untuk yang genuine punya kawan aja. Cuba you kerja kerjaan balik nanti. Cuba you masuk dalam media balik. Pertama you pergi yang top ranking punya. Oh, berbondong-bondong lah mereka datang berkejaran. Lepas tu kau kenal baliklah kawan lepas tu. It's normal. Kadang-kadang kita call PR tu just to say hi, tapi diorang takkan jawab, takut diorang kita minta single, tak CD ke macam tak tahulah. Macam tu lah tapi yalah, biasalah tu. Dah semua jadi. You tengok budak-budak utusan sekarang ni yang terpaksa berhenti. Utusan yang hari tu yang ditutup. Ya. Where are they? And then mana yang macam-macam dulu yang digah-gahkan. Dan sekarang ni Blue Ink baru tutup. Intran last issue dah sekarang I heard, yang cover Pazura tu. Lepas tu gone lah. Ada kepentingan dah lepas tu. Unless kau buat your own media balik lah nanti. You know sila sama-sama kita. B, kawan-kawan wartawan kita yang berjaya transition daripada media pusat kabaran lama kepada digital media baru. Media baru, macam mana dia punya success rate dia transition kepada media baru dia? Okay, selepas aku keluar dari Metro, aku join banyak entrepreneurship punya program. So banyak join online punya, digital punya business whatever. Ni nak berkaitkan dengan kau punya tanya tu, soalan. So far tak ada nampak lah siapa yang buat online media. Tak ada yang menonjol sangat dah. Mungkin tak ada menonjol, tapi aku tak perasan langsung, memang tak ada. Yang ada yang sekarang ni macam yang portal-portal hiburan sekarang ni, diorang bukan dari media asal macam aku punya. Diorang sendiri masuk sebagai blogger asalnya, dan diorang famous gradually macam tu. Yang kami dari yang ada background ni, so far tak ada. Aku pernah bercita-cita sekali, tapi fikir-fikir balik, ampun, tak boleh buat. Cukuplah apa yang dilalui ketika 22 tahun di Metro. 22 tahun. Sebenarnya apa yang menjadi halangannya untuk masuk ke digital media ni? Actually kan, it's all about mindset. Ya, diorang dah biasa makan gaji. You nak membina portal, you have to take your time lambat sikit. Dia bukan macam sebulan dua kau terus dapat gaji. Kau dapat iklan masuk, kan? Macam kita dulu masuk Media Prima, masuk Metro, masuk utusan, kita ada majikan. Bulan pertama kita dah dapat gaji dah. Yang ni, you own the media. It's like your Metro, your utusan. And then kalau you tak ada modal awal, actually boleh buat sendiri, tapi kena kental lah. Mungkin dalam 3-4 bulan, 6 bulan sebelum iklan masuk. Tapi you kena all out. Dia tak boleh macam sebab modal awal tu banyak dari segi mental satu hal. Physical modalnya macam kita nak pergi
parking minyak semua tu, kereta semua that kind of, and then sebab ketika konteks kita masih ada, konteks tu masih ada, patutnya diguna pakai, tapi iyalah Kita terlepas kereta api tu. tak tahu nak cakap, aku ni mulut jahat sikit Tak apa lah, mulut jahat lah, sedap kadang-kadang. kau suka hati sebenarnya. Lepas ni kau nak letak kat YouTube kan lagi nak mampus aku dah. Mostly lah, bukan semua. Nanti kan ayat PR ni, bukan semua. Macam mana tak tahu nak pakai ruang itu. Faham. Betul. Boleh. Nanti orang kata kenapa kau tak buat sendiri. Aku memang plan nak buat dulu, tapi fikir-fikir balik cukupnya aku cakap tadi lah, after 22 years. Macam mana, sorry cakap lah, kadang-kadang terbuka kain orang. Enough. Masa dulu. Ya, enough. Cukuplah Sebagian daripada kerja lah, sebagian daripada hazard pekerjaan. Sebab tu kadang-kadang kita dibenci. Itu biasa, orang-orang belakang-belakang yang hantar bukan-bukan ni biasa. Aduh. Selagi tak ada yang sayang dan tak ada yang benci, belum ada perjuangan lagi, Bi. Kalau semua orang sayang je, itu tukang jual aiskrim namanya. Kalau ada orang sayang dan di masa yang sama ada orang juga benci, itu baru memulakan perjuangan. Tapi bukan artis pun memang macam jual aiskrim Suka je orang puji dia. Cuma sekarang je sebab ada digital baru ni, netizen ni yang tukang apa panggil, hentam, kecam. Dulu tak ada apa. Kau kritik je, ada dah sampai surat. Aku pernah surat layang artis hantar. Artis hantar ke peminat anda? Artis tapi menyamar peminat. Our industri pun memang macam tu. Semua nak, walaupun macam sokong, apa panggil, kita orang panggil sekarang sokongan membawa rebah, tahu tak? Dia nak pujian je, walaupun dia tahu dia ada kelemahan, tapi nak puji je sebab dia nak hidup dalam di lambung-lambung, that kind of. Cuma yang best sekarang ni, artis sekarang berdepan dengan lebih banyak kemungkinan mulut-mulut lepas oleh netizen. Netizen sendiri yang bermulut lepas akan memberi komen direct untuk diorang lebih beringat. Tapi ada juga selebriti yang kata mampu engkau lah, janji aku buat. Dekat, kalau janji buat tu betul tak apa, that's good kalau tak ambil kisah. Tapi kadang-kadang perlu juga ambil kisah sebab mungkin ada betul juga orang cakap. Kalau bukan 10 pun 1. Pada asasnya bukan ke dalam dunia hiburan ni, malah politik, all publicity is good publicity. Even the buruk-buruknya publicity pun bagus juga. Betul. Bad publicity is still a publicity. Betul. Tapi how you handle the bad publicity. Artis kena ada otak ni how you nak handle, sama ada you nak diamkan ke ataupun your management tu yang sepatutnya tahu how to handle. Macam mana nak cover balik netizen dengan cara baik. Nak kata hipokrit lah, entahlah kan, tapi that's the way how PR, macam PR control the damage tu, alright. Adalah sekarang macam a few artist, tapi lama-lama lah orang akan mungkin kalau dia tak pandai handle, dia akan jatuh juga. Dia mungkin popular kat Instagram, kat Facebook, but TV station kalau tak nak ambil dia, macam mana? Because of dia punya bad influence tu. Bad raps dia Yes. Takkan orang nak ambil. Okay, kita bincang ni secara profesional je lah. Abi sendiri dah 22 tahun pengalaman dalam kewartawanan, public relation. Ni strictly professional. Katalah kita pergi pada zaman isu kontroversi Ning Baizura dulu. Boleh cakap ke benda ni secara profesional? Boleh, tapi aku tak involve masa tu. Okay, boleh cuba. Ini bagi pendapat je lah. Okay, soalan pertama. Kalaulah isu kontroversi Ning Baizura dulu berlaku pada hari ni, di zaman internet, di zaman social media, di zaman Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya, Ning Baizura boleh survive tak sekarang dengan kontroversi dia tu dulu? Tak, susah. Bayangkan kalau Ning tapi Ning kuat lah. Ketika itu, ini masa ini kontroversi FHM Ya, betul.
The fantasi tu, alright, 5 orang tu kan, memang dia hentam betul-betul. Mungkin tidak silap dia kena tutup dia punya social media. Kalau sekarang ni Sebab dulu ialah masa tu Ning kan masih muda lagi. Sampai ingat dia lari macam mana reporter kejar dia sampai airport. Tapi kesian lah dia kena hari tu. Tapi masa tu tak tahu, bagi aku personally susah nak survive ketika itu. Tak kalau ketika inilah, sebab sekarang ni ramai artis compare dengan dulu. Dulu orang masih mencari dia, dan dia the only one yang that kind of character of voice dia macam tu. Sekarang ni ialah orang ingat ni dengan suara macam tu. Kalau sekarang ni because terlalu ramai, seorang datang 10 seorang pergi 10 datang. You are macam mana, bukan forgettable punya. You're forgettable. Ya. Kalau ia tak ada identiti lah. Tapi nak cakap pun terpulang pada orang juga pun sebenarnya. Sebagai pula artis, kalau kena hentam sangat sampai tak boleh handle stres, kalau kuat tutup. Social media membuatkan kita murung ingat. Ya, betul. Stres tak pasal-pasal. Kadar remaja yang mengalami kemurungan sekarang pun teruk kadar remaja dan early 20s. Yang habis cakap social media membuat kemurungan ni di usia mana ni? Yang you referring tadi usia 30-an, 40-an pun No. Biasanya bawa below 30. Sebab apa? Alah, tak ada likes pun dia orang lagi murung. Orang tak like aku punya page. Tak ramai. Tengok kawan pula ada follower beratus ribu, tapi kita punya tak sampai 10. Kau akan tension tak pasal-pasal, yang tak perlu kau tension pun. Kenapa? That's millennials. Aku bukanlah kaji, tapi aku banyak membaca juga benda-benda millennials ni. Gadget yang kita ada sekarang ni untuk millennials. Apps pun untuk millennials. Millennials ni life dia kat situ, 90% kat situ. 10% kot yang di luar the real life. Di dunia sebenar. Sebab tu kalau ikut kajian, millennials ni tak membeli kereta, tidak membeli rumah. Dia beli apa? Lebih banyak membeli gadget, travel yang boleh dorang share pada Instagram, share pada rakyat, follower dorang, especially travel. Dorang membeli orang panggil Instagram worthy, yang bernilai untuk Instagrammable, yang social media punya worth untuk di-share. Wah, kau record apa? Catat apa? Tulis juga. Jadi ada boleh revisit ni lagi ke? Macamlah aku pakar sangat ni. Ada lah segala idea semua. Ini yang aku punya kitab resmi selalu tulis kat sini. Tadi yang nama Ning Bazura tadi tu, macam mana nak cakap kalau tak sebut nama dia. Dan sekarang ni aku terpaksa fikir balik, aku boleh lepaskan ke tak boleh lepaskan? Itu pun satu soalan. Okey, sebab ni isu lama. Lagipun ketika itu ni kita membandingkan kalau Ning ke zaman ini, zaman millennials ni. Ya, betul. Mungkin dia tak boleh handle lah kot. Tapi nasib baik ketika sekarang lepas tu kan dia dapat manager yang bagus, governance semua bagai. Rapat dengan Vernon tak pada satu ketika dulu? Rapat, tapi compare tu sebab dengan Ning lagi rapat Ning. Aku lebih rapat dengan Ning compare dengan Vernon. Cuma lah lama tak jumpa Ning lah, tu je. Macam mana dia handle benda tu pada saat tu dulu? Aku tak ingat lah macam mana, tapi benda tu dia hilang kejap lah. Dia biarkan asap pasir-pasir semua surut. Lepas tu baru dia keluar balik, dia address isu Tapi kalau tak silap, minta maaf Ning, manager tu yang buat tai, kesian kat dia lah. Sebab dia memang target international kan. Itulah banyak dia punya kerugian kat situ. Kadang-kadang kita borak dengan orang berseluruh kan. Seluruh lawak di kalangan kawan-kawan kita. Tapi benda ni telah ditarik keluar dan diletakkan dalam konteks yang berbeza, dalam dunia yang berbeza. Jadi dia jadi blown out of proportion. Ya, pasal FHM tu, we are Malaysian, we are Muslim country. We are not ready for that. That time pula tu. At that time, ya, betul. Kalau zaman Netflix ni mungkin tak kisah pun.
Ya, betul betul. Ha. Betul. Aku, aku punya program pun kadang-kadang untuk carut juga. Ya, lantak lah. Lama yang kau buat dengan Jolie tu? Sejam Uh, lebih. 2 dekat jam. 3 jam. Dekat 3 jam. Ha. Ah, 2 jam 50 minit. Ha. dia memang tak ada time limit ni, selagi orang tu boleh berbual, selagi dia Yolah, punya tapi energy. bukan ke YouTube ni kena ada limit juga? Tak tahu, belum jumpa lagi limit dia. Ada. Ada. Sepatutnya 3-4-5 minit je. Hmm. 3-4-5 minit tak ada apa yang boleh Itulah. sampai lah. Ah. Kalau kita buat macam ni tak sampai lah. Ah. I mean, tak akan capai the content tu. Ya, betul. Betul. Hmm. Kalau yang lama ni kita boleh mencapai macam-macam tu, apa yang kita nak sasarkan. Tadi nak cakap juga sebenarnya selain daripada Nimba Zura, M. Nasir, siapa Mahathir pada masa tu? Masa tu kau terlibat tak? Anggap je lah terlepas cakap senang. Macam mana kau tak kenal Nasir tu? Kau terlibat sekali masa tu. I mean sudah berada di Sudah. Tapi aku rasa sebenarnya ada orang-orang yang telah meletupkan lebih daripada letupan dia yang sebenar. Dia apa yang berlaku, kalau tak silapnya dia beritahu dulu, mak dia sakit pada masa tu tau. Dia nak balik ke Singapura. So dalam keadaan suasana macam mana dah, di kalangan ada reporters ke ada apa ke, dia beritahu ada satu event tu, dan event tu masa tu Datuk Seri Dr. Mahathir akan hadiri event tu. Dan M. Nasir cakap dia tak boleh datang event ni. Tak apa, mak dia sakit. Dia punya dalam kepala otak dia macam tu. Lepas tu orang tu cakap, tapi ini ada tapi salah seorang yang dalam organisasi event tu cakap, ini event Mahathir tau. So M. Nasir cakap, siapa Mahathir? Siapa Mahathir dikomparekan dengan mak dia? Dia konteks lain kan? Konteks dia berbeza. Dia tak cakap siapa Mahathir? Bukan macam tu. Siapa Mahathir? Ini M. Nasir lah, lagi dikenali tak, dia bukan macam tu. Dia cakap siapa pada fikiran dia, siapa Mahathir berbandingkan mak aku? Mesti aku lagi pentingkan mak aku daripada Mahathir. Habis tu keluar paper siapa Mahathir je lah. Ada kutu-kutu keluar paper siapa Mahathir je lah. Meletuplah semua benda tu jadi tak tentu hala. Kawan pun Satu aku tak ada situ. Satu salah faham reporter tu mungkin. Kedua that heading yang memang untuk heading yang memanggil lah. Ya, sensasi lah. Ya, heading yang memanggil. Untuk jual paper memang macam tu. So that's why kita nak bercakap pun kena berhati-hati depan media. Kecuali kau dah bertepuk tangan, kau boleh pandai-pandai boleh counter balik, tak apa sebelum orang publish. Sebab especially Metro my heading 2-3 kata je. 2-3 perkataan tu orang terus jump conclusion. Tak baca kat bawah tau, baca heading cukup dah. Sebab Metro memang my heading. That's how to sell. Metro punya heading power. Tapi masalahnya tak powernya, pembaca tak membaca. Dia baca heading je. Baca heading je. Itu pun sudah cukup. Tiba-tiba ada heading Ibu Setan. Kau rasa Ibu Setan tu apa? Adalah macam story macam mak membunuh anak ke, mak dera anak ke, that kind of. That one side story memang mak mendera anak. Tapi kita fikir balik, kenapa mak mendera anak? Mungkin anak salah ke, anak tak salah, tak kisah. Puncanya mungkin mak mental ke, mak kena pukul lelaki ke. Tak ada story tu tau. Ya, betul. Ada ke? Sebab kita mudah jump conclusion. Betul. Dah balik pada M. Nasir tadi, melalu aku. Bila selebriti bermain dengan pemimpin negara, Mahathir pula, that's the power era heading lah. Power gila heading tu. Siapa Mahathir? Dan M. Nasir menjawab tau, bukannya artis yang calang menjawab yang mengkeluarkan kenyataan. Tapi lepas tu Nasir ni tak
bagi penerangan balik ke? Tak Ke dia kena tahu ban dia masuk Singapura ke itu? dia kena Masuk ban. Malaysia? Kena ban kan? Dia kena ban. Dia nama lagu-lagu dia semua tak boleh keluar. Penyanyi yang menyanyi lagu dia pun tak boleh keluar. Penulis lirik yang buat lirik dengan dia pun tak boleh keluar. Diorang semua tukar nama. Itu yang lolok ada nama Nur Bisa, dia ada nama apa Darwish ke berapa nama diorang ada lah. Oh, dah habis yang lolok Oh ya, ya betul-betul. Kalau bukan lolok tu M Nasir tu. Dia ada beberapa nama. That's how colourful our industry that time. Betul lah. Dahsyat kan. Sampai Tapi ke sekarang- parlimen lah diorang bincang masa tu. Betul MP masa tu. Iyalah, kita zaman-zaman dulu kan main ni involve macam wings, search kena potong rambut, boleh tok mat ni lah kan. Cetek tu fikiran menteri-menteri Dah sampai sekarang sampai sekarang macam tu je kan. ramai macam tu. Kesian juga lah. Ya. Apalah macam orang kat politik ni, aku dah pening dengan politik ni. Dah nanti ikut sekarang. Itulah dia. Kau macam mana dengan artis baru sekarang ni? Artis-artis baru yang macam awal 20-an tu 25 tu tak berapa kenal sangat lah. Tak berapa. Kau pun tak kenal? Oh my god. I mean, diorang pun tak kenal aku, pun tak kenal diorang. Sebenarnya dunia hiburan ni adalah dunia untuk orang muda lah. Inilah hakikatnya. Orang-orang yang dah senja. Taklah senja sangat. Tak dengan aku. Pukul 3 petang je lah. Matahari masih jelas lagi. Dia kena pandai menyelinapkan diri dia, bertukar-tukar topeng dan topi untuk survive dalam industri muzik ni lah. Tapi yalah, macam kita pernah sembang lah, engkau pun dah pernah cakap banyak kali, how a lyricist nak survive. Alright, okay, myself tak dipanggil lyricist je, aku just bidang terjun je tu. Lagu pun dalam 20 lebih lagu je. Macam kau dah beratus, kind of yang main utamanya adalah cari rezeki dengan menulis sendiri. Malaysian babe, how you can survive on that? Susah, sangat sukar dia. Sebab kita pun terima pun sebulan setahun sekali. Setahun sekali tu lagi lah tak boleh hidup kan. Dan kita pun dah tahu dalam MCP pun bukan semua stesen premis hiburan bayar, ada license. Yang negara seberang pun bukannya bayar. Arwah lolok dulu. Kau ada macam lolok jugalah, kau paling banyak dah buat lagu. Tak, jauh dia tinggalkan. 5 perkara kalau kita nak hidup menulis lirik ni. Dia kena ada program dia tau, dia kena ada strategi dia, formula dia. 5 tahun pertama pembabitan kita mesti cuba mencapai 500 buah lagu. Yang zaman sekarang ni susah. Wow, 500? 500 buah lagu. Untuk dijadikan 90s boleh lah. Itulah tu. Zaman nak masuk tahun 2000, 2010 ni semua memang susah lah. Jumlah lagu yang kita hasilkan tak banyak. Kita tak ada syarikat-syarikat rakaman yang sentiasa merancakkan industri hiburan ni untuk beri ruang untuk kita menulis. Lepas tu dah sampai 500 buah lagu dalam masa 5 tahun tu. Setiap tahun kita mesti ada 4 lagu hits lah. Bila cakap lagu hits tu maksudnya top 3. Mesti ada dalam carta, mesti ada top 3 lah. 4 lagu macam tu dalam setahun. Jadi sebab apa jumlah royalty daripada satu lagu, ini sebelum zaman COVID-19 lah jumlah satu lagu tu typically akan membawa pulangan royalty yang di satu peringkat lah. Jadi kalau kita ada 4 lagu tu berserta dengan katalog lama kita, dan setiap tahun untuk 5 tahun seterusnya, barulah pada tahun ke-10 pembabitan kita tu masa kita boleh dapat royalty macam lolok, separuh daripada Hafsah Hassan ke, macam orang-orang lama. Yang mana royalty tu kalau kita tak buat kerja lain, kita boleh hidup berkadar-kadar lah. Tak boleh lah pakai kereta-kereta mewah, rumah-rumah besar ke macam tu, itu lain cerita lah. Kita cakap hidup ala kadar. Anak ada 2-3 boleh bawa pergi sekolah kerajaan, boleh jemput anak dari sekolah,
Kalau kita ada lagu hit yang menang anugerah juara lagu ke, menang apa-apa ke, bolehlah bawa pergi cuti ke Phuket ke, Boy. Bandung ke. Yalah, zaman sekarang. Why not kau adakan kelas online? How to write lyrics? Serious? Ah, aku tak tahu macam mana nak buat syllabus dia lagi. Dia punya syllabus pembelajaran, dia punya Modul. modul itu aku belum dapat finalize lagi tu. Pos aku conteng-conteng, fikir-fikir kan, tapi Ya ke? Nak kena ada modul. Of course ni ada modul. Takkan tak boleh kot. tu modul tu satulah. Tak tahulah ini sebab atau alasan je. Tapi yang keduanya untuk menggerakkan usaha macam ni kena ada partner yang seorang otak kiri, seorang otak kanan. Macam tu. Okay, sama dengan aku juga sebenarnya. Tapi, alright, sebab bila aku involve dalam entrepreneurship ya, digital platform ni, kadang-kadang pening juga lah orang tua dengan nak campur budak-budak ni. Abahlah, jangan tutur cepat-cepat. Sebenarnya boleh buat sendiri. Okay, buat kelas online satu. Macam ni pun boleh. Bila ada Skype, you invite ramai-ramai. Bila you invite, you charge RM20. Okay, that's it. Satu kelas setengah jam. Buatlah modul untuk aku pula mengajar. Modul pertama setengah jam. Mungkin modul kedua pula untuk hari lain. Kau buat dalam 3-4 modul dah cukup dah kan? Dalam masa sama ni kau bincang macam mana nak hasilkan wording, rima belakang tu penting ke tidak. Kan lirik sekarang tak kisah belakang tu sama tak tidak kelantak lah kan. Macam mana nak tahu verse, mana tahu chorus. Puan Soa tu bawa lah penyanyi kau kat sebelah ke, duduk sebelah kiri kanan. Betul juga. Kau lah boleh Skype dengan Siti ke, boleh cerita pasal dinding-dinding tu. Di sekeliling tu. Macam mana? How to get ideas. Tu boleh catat dah tu. Benda yang sama aku buat untuk aku punya menulis buku pertama. You ada jadual. Ada rangka tu. Cuma aku tak buat online je sebab benda ni baru bagi aku di COVID ni. Sebenarnya buat kelas je. Sendiri punya ke ataupun dengan orang lain punya syarikat? Buat sendiri pun ada. Sebab dalam bergaul-gaul dengan orang-orang ni kita dah jual nama dah. Jual nama pengalaman kat Metro, nama Abi Abdullah, that kind of. Ada yang kenal, tak kenal pun ramai. Tapi kau boleh lah kau jual lah lirik kau tu yang okay, dia nyanyikan oleh Siti, dia nyanyikan nama-nama besar Ning semua bagai. Guna je lah. Aku Siti nyanyi satu lagu je, gunakan juga. Yang Siti lagu mana? Dia lagu untuk OST filem Kayangan. Lagu tu hit dekat Indon. Lagu tajuk dia Menanti Pasti. Lagu kat Malaysia tajuk lain. Bukan tajuk lain, bukan Siti nyanyi, orang lain. Ajai yang buat pun. Cuma kau tahu je lah Indonesia bukan bayar pun kita punya royalty. Ada. Ya. Macam tu lah. Daripada royalty tak boleh harap lah kat diorang. Tak, kita yang sibuk nak bayar kat diorang. Jauh beza apa yang kita bayar kat diorang dengan apa yang diorang bayar kat kita. Ya. Maksudnya back to you. Buat kelas macam tu. You cari dalam jam tak payah banyak pun. How to write a better lyrics. Siapa yang akan ingin mengikuti kursus-kursus macam ni? Kau jangan expect Nasir nak ikuti kau. Tak, maksudnya you just kena buat. Tapi tak boleh terus buat macam ni. Macam kau text aku tadi, malam ni tak boleh. You kena gradually kenalkan diri. Of course lah, dalam Facebook tu kita kenal siapa Samad, kawan-kawan. Tapi dia ada dua kat Facebook untuk menjual dengan menulis copywriting dengan betul. Macam kita selalu duduk, kau jangan hantam aku pula macam bagi kelas copywriting pula. Teruskan. Tak adalah. Kau kenakan diri as a lyricist. Dalam industri, of course, dalam Facebook tu
orang-orang industri kenal lah kau. Orang yang tidak, macam mana nak kenalkan? Cakap je lah whatever, pernah kerjasama dengan Siti, ni pengalaman kena macam tu. Apalah kawan-kawan industri akan mengata pelantak lah. Sebab dia tak akan hantar beras pusar kat kau kat situ. Bergedir daging tak bagi kat kau kat situ. Maksudnya Sate kacang. sate kacang pun tak hantar lah kat kau sekarang. Maksudnya kena kenakan balik kepada audience baru. Who are you? Aku belajar balik menulis dengan orang, macam mana untuk menulis copywriting di Facebook. How to ber-Facebook dengan betul. Ui, ada pelajaran macam tu Ya Allah, ini kat Malaysia ni dalam 2-3 kelas je. Orang yang mengajar aku ni belajar kat Amsterdam, belajar kat London. Facebook Summit, Copywriting Summit. Summit. Sekali lagi tadi dia ajar apa? How to write on Facebook. How to introduce Macam yourself. mana ber-Facebook dengan baik, dengan betul. Ada cara Kau yang yang suka je tu. okey, antaranya apa? Boleh share ke? Okey, dia actually untuk membina follower, bukan membina add friend. Kau jangan approve orang je lah kat kawan tu. Jangan approve orang. Biar dia orang follow je. Kau kena bina follower. Aku tak ramai pun follower. Pelan-pelan lah. Dia ada cara dia. Cuma aku ni tak disiplin sikit. But nak lagi cepat, pergi buka page. Page, okey. I'm the lyricist. Buat macam tu je. Oh, baru buat dalam By Ed Samad. Go page. Aku pun baru hidup balik, walaupun 2017 aku buat benda tu, tapi aku stop balik. Aku just kali ni fokus on copywriting and then book writing. Apa kelebihan page tu berbanding dengan the normal? Okay, page mungkin tak ramai orang pergi. Kawan-kawan kita tak akan pergi sebab kawan-kawan tak membeli produk kau. Okay. Kawan tidak membeli. Jack Ma dah cakap, keluarga, kawan tak membeli. Diorang mengharapkan free. So pergi page. Tapi bukan kata personal tak boleh. Personal pun boleh sebab guru aku dia menjual banyak kat personal. Follower dia dah 250,000 orang. Kat page tu? No, kat personal. Bukan followers ada 5,000 je ke limit? Itu friends. Allah, followers lain pula. Followers lain boleh sampai juta. Aku tengok Abid Liu 1.9 2 million dah ada followers. Oh man. Dekat personal page mana kita nak tahu kita punya followers kat mana? Alright, ada. Dalam tu ada. People you likes your page, people follow you, ada dua angka berbeza kat situ. Tapi yang aku nak pergi page ni because of nak cepat untuk dengan melalui iklan FB Ads. FB Ads tu kena belajar sikit ads. Aku kejahilan langsung lah pasal benda ni. Aku kena walaupun beruban, aku kena kejar juga benda ni untuk sinergi dengan dorang, dengan industri hari ini. Sebab aku banyak sekarang ni servis aku pada copywriting untuk company, usahawan. How to tackle, aku punya konsep menjual seni the art of selling without selling. Seni menjual tanpa menjual. Dengan senang kata soft sell, bukan hard sell. Menerusi social media. Of course, kau nak jual melalui yang metro, tak boleh sekarang. Siapa nak interview kau? Aku dah tak ada situ dah, tak boleh interview kau dah. Selain dari situ ke? Selain? Mana ada dah. Selain tak ada situ kita? Lama dah tak ada dah. Tak, kalau pergi page, aku nasihat pergi page lah, sebab kalau nak cepat Okay, pergi page. Kalau nak free, pergi kat personal, tapi ambil masa. Cuma dalam masa setahun tu kalau kau tahu cara dia, kau boleh naik cepat. But pergi page, kau boleh promote orang targeted audience. Kau nak target umur berapa, peminat siapa? Yang peminat Siti, peminat Misha, peminat M. Nasir, yang minat muzik ni. Go, target macam tu. Lebih senang target. Kalau compare dengan media masa, TV3 ke Metro, whatever lah, Metro ke RTM ke, dia orang mass, dia orang tak ada targeted audience, really targeted. Macam Facebook ni ada numbers, berapa orang yang like, yang tengok iklan kau, berapa yang engage dengan kau, komen ke apa ke, how you kena buat macam tu. Bina page, you need that.
Okay. Nanti lepas PKP ni, kau masih MSCP kan? Masih MSCP maksud apa? Ahli lembaga pengarah? Tak dah. Dah Tak ada director dah? dah tak director lagi dah. Telah berjaya disingkirkan oleh puak-puak publisher. Oh, I see. Aku dulu singkirkan diri sebab aku tak kuasa. Tak kuasa dengan seorang itu. Oh, Tak ada. apalah, tak dia lah. Back to your ni. Buat kelas tapi kau target kau nak memberitahu audiens baru. Facebook adalah audiens baru. Tapi Facebook lebih mature audiens dia compare dengan Instagram. Oh, ya ke? Oh, mature as in lebih berumur Berumur satu lebih berfikiran lain sebab ni apa dipanggil kajian kasar. Kat IG dia main gambar je cantik, orang nak like, comment, that's it. Orang tak nak membaca sangat. Oh. No? Okay. Kalau kat Facebook tu mungkin potensi orang nak membaca tu ada. Especially bila kau pergi targeted audience yang lebih genuine, yang nak tahu pasal lirik tu, pasal kerja itu. Itu ialah terutama PKP sekarang kau tak boleh buat apa. Why not kau belajar? Kan ni banyak sangat. Dalam wallpaper pula. Dalam aku punya Facebook wall, banyak ad pasal orang mengajar macam mana nak jana duit, macam mana nak buat duit dalam PKP, macam mana nak buat mencari rezeki sebagai suri rumah, that kind of. Tapi lirik tak ada orang buat lagi. Aku buat copywriting dah makin ramai. Lirik tak ada. Ambil peluang tu. Okay. Aku cubalah. Aku ni tak berapa social media savvy sangat. Aku buat Twitter pun dah setelah 10 tahun lebih baru 400 orang. Instagram lah yang lebih tinggi sikit, 1000 lebih. Oh no, Instagram lebih cepat sebab orang kita suka menyibuk. Tu tempat penyibuk tu, ambil kisah. You just follow je. Aku ingat orang lebih suka tengok wajah aku daripada membaca apa aku tulis. Aku letak gambar aku tak laku pun like. Tapi sekarang aku buat konsep aku kat IG aku. Berduyun-duyun. Sekarang dah 38,000. IG? Buat kelas serius. Sekarang ni orang banyak buat kelas. Memanglah kita cari duit. Tapi dalam masa sama tujuannya untuk menghasilkan lirik yang lebih baik. Yang bukannya macam sesuka hati je lirik sekarang ni. Kau tengoklah lirik sekarang mana boleh bertahan lama. You create your page, Facebook page. Your page, yes. Aku ada 3 page sebenarnya. Oh my god. Satu Ed Samad, satu Tari Perang Publishing, dan satu lagi T alias Taib. T alias Taib ni adalah satu penajak Malaysia yang sangat-sangat aku gemari. Buat lama dah ni, dah lebih dari 5 tahun dah. Kononnya aku nak mempopularkan T alias Taib lah. Aku rasa T alias Taib adalah satu penulis penajak yang patut dikenali oleh setiap rakyat Malaysia dan setiap mereka yang meminati bahasa Melayu. Sebab sebagai penajak dia mempunyai daya pemikiran dan penggunaan bahasa yang sangat rugged. Okey, sekarang sepanjang PKP ni aku dah buat 100 articles, 120 articles berkenaan motivasi diri. Tapi itu konten aku untuk aku punya blog. Okey. Asalnya nak buat ebook tapi tak jadi. Ebook? Oh, ebook. Tak jadi, tapi aku masuk dalam blog. Dalam blog tu extract je, aku letak kat personal, aku letak kat page aku untuk ni. Tapi tak ramai lagi lah orang nak tengok. Tapi that's okay. Tu kepuasan aku untuk buat motivasi punya writing. How kita handle COVID, tekanan, that kind of. Dalam masa sama aku nak show kat people how my writing is. You know, that kind of. Dalam masa sama ada juga aku bagi tips. Kau tengok sendiri kat page aku nanti. Tips menulis, tips copywriting. Tips copywriting tu aku plan macam berterusan lah. Sekarang ni aku dah sampai 10 dah. Aku sebelum aku buat sebelum PKP dulu aku punya own tutorial lah. So ada 5 je aku sempat buat. Lepas tu PKP. Masa PKP ni aku segan sikit nak buat sebab bini aku ada rumah. So aku tak nak bini aku tengok macam mana aku buat. Sebab dia nanti kan dia cakap salah tu cara macam tu, macam ni lah macam tu. Sama aku pun jadi jiwa pun jadi long line kan.
Tapi masa Menendang PKP tu ni, siap kau. Buat je. okay, so yang antara 5 yang aku dah buat tu, salah satu daripada ni ialah haiku. The thing is, cara aku nak buat tutorial dekat YouTube macam mana nak menulis lirik tau. Tapi tutorial pertama dah haiku dah. Dan aku pada aku haiku ni adalah benda yang paling mustahak sekali untuk orang praktis untuk menulis lirik. Jadi bila yang kelas pertama dah haiku, dah paling tinggi, video-video seterusnya makin ke bawah lah. Kau cari cas okay. lah. Ha, Oh. better kan? Tak tahu. Better. Lebih menonjol pada belakang. Tadi dah camouflage dengan kapet kau kat Okay. belakang tu. Allah, semua panggil kapet. Ni bukan kapet lah. Ini nama dia Suzanne. Suzanne ni berasal daripada Kazakhstan. Yang ni probably Samarkand. Dia ada membawa ong kepada mereka yang memilikinya. Oh, Dia ya ke? dia sebenarnya sidai-sidai kat tempat-tempat. Sidai-sidai dekat Ni kau cas apa ni fokus ni? ni blur kat belakang. Sama lah kita belakang tu kan blur. Aku tak, biasa je aku sebab ni putih. Bukan pakai blur background lah ni. Tak ada sebab kamera aku direct je kat aku. Bi, ni dah blur background dah ni. Jangan blur, tak cantik. Tak cantik. Ni tak cantik dah. Sebab dia crop tu tak betul. Okay. Crop badan kau tak betul. This one better. This one better. Okay. Kau nampak cerah. Tapi tak payahlah blur.